Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih buat para hadirin warga digital yang jauh di mata namun dekat di hati. Hadirin sekalian, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu dalam gelanggang ilmu forum remaja dengan tajuknya Akhlak dan Sunnah Rasul Era Digital sebagai Khalifah. Bersama saya, moderator anda Awanis Nabila binti Suhaili. Sebelum kata melanjak bicara, sebelum tirai hujah dibuka, suka ingin saya mendefinisikan tajuk forum kita pada hari ini. Seperti yang kita sedia tahu bahawa akhlak Nabi adalah ikutan terbaik sepanjang zaman sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Mafhumnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik. Namun begitu, akhlak pada era kini semakin luput ditelan zaman. Sunnah Rasulullah telah diabaikan, bahkan manusia hari ini sibuk mengejar urusan dunia. Kata-kata bahawa semakin tinggi nilai materialistik, semakin rendah nilai kemanusiaan ternyata benar-benar diaplikasikan oleh masyarakat hari ini. Apatah lagi, kita hari ini hidup di zaman yang serba canggih. Segala tindak tanduk kita akan diperhatikan oleh kelompok yang besar. Kemudahan digital seharusnya dimanfaatkan untuk penyebaran akhlak yang baik, ternyata turut membawa kesan negatif terhadap para pengguna. Jadi, sejauh manakah realiti sebenar penghayatan akhlak manusia, khususnya masyarakat Muslim di era digital sebagai khalifah? Bukan sahaja akhlak sama manusia, tapi juga meliputi akhlak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga makhluk lain. Sebelum kita pergi lebih dalam lagi, tidak sabar rasanya saya ingin memperkenalkan barisan panel kita yang akan menjawab dan memberi pencerahan mengenai topik perbincangan pada malam ini. Wanita ayu berjilbab, senyum manis tak lekang di bibir, saudari Najah binti Muhammad Sofi merupakan panel pertama yang akan bersama-sama kita pada hari ini berkongsi ilmu beliau. Seterusnya, susuk yang tidak asing lagi, hebat berjenaka tapi syarat dengan ilmu, saudara Ahmad Ahli Irfan bin Haizan yang akan memeriahkan lagi forum kita pada malam ini. Jadi, tanpa membuang masa, mari kita dengarkan apakah konsep khalifah yang sebenar agar kita dapat memupuk penghayatan akhlak dan sunnah Rasul pada era digital dari sudut pandangan saudari Najah. Dipersilakan. Terima kasih saudari moderator Awanis Nabila binti Suhaili. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Baiklah, apa itu khalifah? Khalifah itu menurut Mahayuddin Haji Yahya dalam bukunya iaitu Tamadun Islam menyatakan bahawa perkataan khalifah berasal daripada perkataan khulafa iaitu bermaksud pengganti. Maksudnya di sini, konsep khalifah merujuk kepada jawatan sebagai ketua negara Islam bagi menggantikan kepimpinan Nabi Muhammad SAW selepas kewafatan baginda. Okey. Apabila disebutkan khalifah, ia mesti mempunyai syarat-syarat yang tertentu bagi melayakkan seseorang itu menjadi khalifah. Iaitu, yang pertama ialah mestilah seorang lelaki Islam mempunyai istiqamah dalam akidah dan mampu untuk mengeluarkan pendapat, tidak cacat anggota badan yang boleh menghalang kepada menjalankan tugas serta mempunyai ilmu tinggi sama ada dalam bidang agama dan pentadbiran. Apabila disebutkan khalifah, ciri-ciri seorang khalifah itu mestilah seorang yang baik, seorang yang warak dan mahir dalam ilmu keagamaan dan pentadbiran. Apabila seseorang khalifah itu mempunyai ilmu yang tinggi, maka dia mampu untuk membuat keputusan yang tepat dan berpaksikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah dalam segala aspek. Proses pelantikan khalifah mestilah melalui majlis syura. Sebagai contoh, kita boleh lihat kembali, kita ingat kembali
kisah bagaimana pelantikan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Okay. Tugas seorang khalifah ini sama seperti tugas seorang rasul. Tetapi apa yang membezakan antara khalifah dan rasul? Khalifah ini tidak menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, dan seorang khalifah ini wajib untuk memelihara dan menegakkan agama Islam serta mentadbir seluruh dunia dengan hukum syarak. Okay, itu sedikit tentang konsep khalifah. Saya serahkan kembali kepada moderator kita. Terima kasih Saudari Najah. Benarlah, dalam pembinaan akhlak perlukan pengukuhan asas yang mantap, maka hasrat tersebut akan dapat direalisasikan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Mafhumnya, Allah berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Jadi, menurut pandangan saudara Alif, apakah peranan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini? Mohon pencerahan. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari moderator yang telah memberikan ruang dan peluang kepada saya untuk meneruskan perbincangan kita pada hari ini dengan mengupas mengenai peranan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Yang saya hormati ahli panel yang pertama, baiklah, tanggungjawab manusia sebagai hamba dan khalifah ini kepada Allah pada khususnya meliputi perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan. Sebagai contoh, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menerusi keimanan kepada Allah dan melakukan amal soleh dalam bentuk yang sempurna. Sebagai seorang hamba, manusia perlu melaksanakan amanah Allah, memelihara serta mengawal agama Allah serta ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam menuju ke arah melaksanakan amanah Allah ini, setiap manusia hendaklah menyedari dan memahami bahawa kewajipan berdakwah dengan menyebarkan dan memperluaskan ajaran agama Islam ke arah menegakkan syiar Islam. Sebagai khalifah Allah, yakni wakil Allah, wajiblah manusia untuk menjaga agama dengan cara melaksanakan dua perkara, iaitu yang pertama, dengan cara menegakkan agama Islam. Bagaimana untuk menegakkan agama Islam? Iaitu dengan cara berdakwah kepada manusia seperti yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dan mereka membuktikan kebaikan ajaran agama Islam dan segala hukum hakam yang terkandung di dalamnya, di samping mempertahankan agama dari ancaman musuh. Seterusnya, perkara kedua untuk perkara kedua yang boleh dilaksanakan untuk menjaga agama Allah iaitu adalah dengan melaksanakan agama Islam itu sendiri. Cara untuk melaksanakan agama Islam itu sendiri boleh dengan cara mengamalkan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, iaitu dalam semua urusan termasuk urusan kemasyarakatan dan urusan kenegaraan. Selain itu, sebagai seorang khalifah, mereka juga berperanan untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian berbanding dengan makhluk yang lain. Justru itu, manusia ini telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai keistimewaan yang seterusnya mengangkat manusia ini sebagai khalifah Allah yang mentadbir dunia ini. Oleh itu, manusia terutama umat Islam telah ditaklifkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjunjung segala perintah Allah sama ada berupa suruhan maupun berupa larangan. Tambahan pula, konsep amar ma'ruf dan nahi mungkar ini sebenarnya antara pendekatan yang boleh dilakukan bagi menyelesaikan segala kemelut atau gejala sosial yang melanda sesuatu masyarakat. Dengan wujudnya kesedaran masyarakat Islam dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar ini, ianya pasti dapat menghasilkan satu komuniti yang harmoni dan juga dapat menghasilkan satu komuniti yang sejahtera. Seterusnya, sejarah pada dahulunya telah membuktikan bahawa antara punca-punca kejatuhan dan kelemahan sesebuah kerajaan atau bangsa itu
adalah kerana berluasanya maksiat ataupun penyakit masyarakat. Sebagai contoh, penyakit masyarakat yang berluasa adalah seperti rasuah dan kezaliman. Sehubungan dengan itu, amat pentinglah setiap manusia pada era digital ini untuk mengamalkan amar makruf dan nahi mungkar. Akhir sekali, sebagai khalifah di muka bumi ini, manusia pada era digital ini berperanan dan mempunyai tanggungjawab terhadap negara mereka. Hal ini dapat dibuktikan dengan cara menjaga dan mempertahankan negara daripada ancaman musuh, sama ada di dalam negara ataupun di luar negara. Pada kebiasaannya, sesebuah negara itu pasti mempunyai seseorang pemimpin yang mana beliau bertanggungjawab untuk memastikan keamanan dan keharmonian negara tersebut. Seterusnya, mereka yang telah dilantik menjadi pemimpin ini seharusnya lebih bertanggungjawab dan menjaga negara dari dijajah sama ada dari segi fizikal maupun dijajah daripada segi mental. Hal ini sekaligus dapat menjamin negara tersebut sebagai satu negara yang bebas dari penjajah. Sekadar itu sahaja dahulu kupasan saya mengenai peranan khalifah di muka bumi ini. Saya kembalikan semula majlis kita kepada saudari moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Alif atas pencerahan yang cukup jelas saya kira. Jadi amatlah besar tanggungjawab kita sebagai hamba yang perlu mengabdikan diri kepada Allah di samping memakmurkan agama Islam kita sendiri. Jadi, apakah kita sudah mempraktikkan akhlak serta sunnah Rasulullah? Kerana akhlak baginda serta sunnahnya wajar dijadikan teladan buat kita semua. Jadi, menurut pandangan panel pertama kita, Saudari Najah, sejauh manakah penghayatan terhadap akhlak dan sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita hari ini? Mohon penjelasan. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada saudari moderator. Penghayatan akhlak dan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian kita. Okey, kita boleh lihat umat Islam pada hari ini menzahirkan kecintaan terhadap Rasulullah SAW melalui aktiviti keagamaan yang dianjurkan. Sebagai contoh, kita menyambut Maulidul Rasul untuk menyambut kelahiran baginda SAW pada bulan Rabiul Awal. Banyak aktiviti yang dilakukan, antaranya ialah majlis berzikir, majlis berselawat, ceramah agama dan kita membaca kisah Rasulullah SAW. Namun, kecintaan seumpama ini akan lebih bermakna jika umat Islam pada hari ini menghayati sunnah baginda dengan mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian dan mengajarkannya kepada generasi muda yang akan menjadi penerus umat pada masa hadapan bagi menjamin kejayaan hidup di dunia dan di akhirat. Seterusnya, sunnah Rasulullah SAW sebagai panduan dan bimbingan kepada kita. Rasulullah SAW diutus kepada manusia keseluruhannya untuk mengajar akan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, dan ajaran baginda inilah yang dinamakan sebagai sunnah ataupun perjalanan baginda. Sunnah Rasulullah SAW ini merangkumi perkara akidah, akhlak dan syariat, juga meliputi semua perkara dalam kehidupan, terutama memerintahkan manusia untuk taat kepada Allah. Taat kepada Allah ini maksudnya beribadah, menuntut ilmu, berakhlak mulia dan sebagainya. Okey, baiklah. Yang seterusnya, kita perlu mencontohi akhlak Rasulullah SAW kerana akhlak baginda adalah contoh yang paling terbaik. Sehingga nak kata betapa berakhlak mulianya Rasulullah SAW ini ialah dikagumi oleh orang barat, iaitu orang yang bukan Islam. Mereka mengagumi akhlak baginda. Sebagai contoh, pengarang barat seperti Michael H. Hart menobatkan Rasulullah SAW sebagai figura di tempat pertama, the first one, dalam 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. Dan juga George Bernard Shaw menyatakan bahawa Rasulullah SAW ini memiliki peribadi yang sangat agung dan penyelamat kemanusiaan.
Okey, saya kaitkan sedikit. Sunnah Rasulullah SAW merangkumi bimbingan ke arah berakhlak mulia yang menjadi tuntutan dalam Islam. Baginda memiliki akhlak yang sangat mulia dan ini disebutkan di dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan sesungguhnya engkau benar-benar orang yang mempunyai akhlak yang mulia. Okey, dalam satu riwayat, Sayyidatina Aisyah akan menjelaskan bahawa akhlak baginda adalah Al-Quran apabila ditanya tentang akhlak baginda. Baginda berakhlak Al-Quran ini bermaksud baginda adalah contoh ketaatan kepada suruhan dan larangan dalam Al-Quran. Apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran, baginda melakukannya, menurutinya, dan apa yang dilarang, baginda meninggalkannya. Okay. Dan karakter dan kepribadian baginda juga mengikut sebagaimana Al-Quran. Okay, kita lihat sedikit isu semasa akhlak masyarakat pada hari ini. Pada hari ini, fenomena penampilan akhlak yang buruk sudah begitu meruncing dan boleh dianggap krisis. Kenapa krisis? Ini kerana penampilan akhlak yang buruk sudah merentasi semua peringkat individu. Sama ada seseorang itu berilmu ataupun seorang yang memahami agama, seorang yang berpangkat serta berkedudukan tinggi. Tambahan pula, dengan adanya teknologi media baharu, kepincangan akhlak semakin terselah. Ini kita boleh lihat masyarakat pada hari ini lebih bersifat terbuka dengan mereka melontarkan pendapat mereka. Mereka meluahkan perasaan mereka di media sosial tanpa berlapik. Okay? Dan mereka menunjukkan sisi yang buruk seperti mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan dan tidak elok. Dan kita boleh juga tengok kepada bahagian komen di media sosial. Orang ramai mencaci, menghina dan sebagainya. Jadi, sebelum saya akhiri kata-kata saya ingin menegaskan di sini bahawa baginda menjadi contoh model insan bagi sesiapa yang ingin berjaya di dunia dan di akhirat. Saya kongsi satu hadis. Rasulullah SAW bersabda bahawa sesungguhnya orang yang paling hampir dengan tempatku dalam kalangan kamu ialah orang yang paling cantik akhlaknya. Mereka menghormati orang lain dan mereka senang bermesra dan senang dimesrai. Orang itu ialah orang yang mudah mesra dan dimesrai. Dan sebaik-baik manusia ialah sebaik-baik manusia ialah yang banyak memberi manfaat kepada manusia. Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. Ini bermakna kegagalan kita membentuk akhlak yang baik akan memberi kesan langsung kepada pembentukan peribadi kita. Setakat itu perkongsian saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih Saudari Najah. Penjelasan panjang lebar syarat dengan pengisian. Jika kita lihat daripada apa yang dikongsi oleh Saudari Najah, kita dapat melihat bahawa Nabi menjadi suri teladan serta contoh ikutan bahkan oleh masyarakat bukan Islam. Mereka juga turut mengagumi baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi baginda tinggalkan kepada kita dua perkara. Bukan harta, bukan juga pangkat dan wanita. Tapi itulah Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan dan kita tidak akan sesat selama-lamanya. Maka pegang erat dua perkara ini agar kita menjadi Muslim yang sejati. Jadi sedar atau tidak sedar sebenarnya masa sememangnya mencemburui kita. Jadi sebelum mengakhiri forum pada malam ini, kita dengarkan sedikit kesimpulan atau ulasan harapan daripada saudara Alif kepada generasi Islam alaf baharu, khususnya buat anak muda kita. Silakan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada saudari moderator. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya simpulkan melalui topik perbincangan kita pada hari ini ialah antaranya ialah setiap manusia perlulah sentiasa mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW yang telah ditinggalkan oleh baginda. Hal ini kerana
Seperti kupasan yang telah dibentangkan oleh ahli panel yang pertama dan juga hujah yang telah disediakan oleh saudari moderator yang telah mengatakan, iaitu sabda Rasulullah SAW. Baginda telah bersabda, baginda telah meninggalkan dua perkara kepada umatnya, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Barang siapa yang berpegang dengan keduanya, maka tidak akan sesat selama-lamanya. Jelaslah di sini dapat kita sedari bahawa barang siapa yang memegang erat dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka mereka tidak akan sesat selama-lamanya, terutamanya pada zaman sekarang. Seterusnya, sebagai manusia, kita seharusnya mencontohi akhlak dan sifat Rasulullah SAW yang sangat baik dan mulia, yang mana akhlak tersebut dapat membuatkan orang bukan Islam tertarik untuk memeluk agama Islam. Selain itu, sebagai khalifah di muka bumi ini, setiap manusia haruslah memainkan setiap peranan yang telah dibincangkan sebentar tadi dengan baik dan berterusan. Hal ini dikatakan sedemikian kerana ianya untuk menjamin kesejahteraan kehidupan bermasyarakat dan memberikan satu gaya hidup yang berlandaskan agama Islam dan syariah. Akhir sekali, diharapkan kepada golongan remaja dan generasi yang akan datang dapat mencontohi setiap perkara daripada baginda SAW dan dapat menjadikan Rasulullah SAW sebagai role model dalam kehidupan mereka untuk menjalani kehidupan seharian. Sekadar itu sahaja kupasan dan kesimpulan daripada saya. Terima kasih kepada pihak penganjur yang telah menjemput saya untuk turut serta dalam perbincangan ini. Saya kembalikan semula kepada saudari moderator. Terima kasih kepada saudara Alif dan juga ahli panel pertama kita, saudari Najah. Berakhirnya perkongsian daripada saudara Alif tadi, maka forum kita juga telah melabuhkan tirainya. Sebelum mulut mengikat kata, sebelum saya mengundur diri, saya tinggalkan anda semua dengan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ballighu anni walau ayah, sampaikanlah kalian daripadaku walau sepotong ayat. Moga majlis perkongsian ilmu ini menjadi wadah melahirkan generasi muslim yang tinggi akhlaknya serta kukuh penghayatannya terhadap sunnah dan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diharapkan para penonton dapat mengambil sedikit ibrah yang bermakna untuk jadikan teladan dalam kehidupan. Wallahu alam, segala yang baik itu datang dari Allah dan yang buruk itu dari kelemahan diri kami. Akhir kalam, terima kasih kepada ahli panel dan penonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.